Perbicaraan kes Sanusi Mak Nor bakal bermula pada Januari tahun depan. Cepat betul mereka ni buat kerja kan? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Pastinya anda masih ingat peristiwa Sanusi Mak Nor telah ditangkap pada pukul 3 pagi oleh polis atas dakwaan dan juga tuduhan menghina Sultan Selangor. Di mana 3 hari selepas itu, ketika dikhabarkan atas pendakwaan masih lagi belum disiapkan, pihak polis masih lagi belum menyelesaikan siasatan, pihak pegawai negara pun belum melihat lagi kertas pendakwaan itu ataupun mengesahkannya untuk dibawa ke mahkamah. Tengok-tengok, Sanusi Mak Nor telah pun didakwa di Mahkamah Selayang. 3 hari saja tuan-tuan dan sekalian. Memang lain macam betul dia punya cepat. Tapi tak apa, itu tak ada masalah. Pada ketika itu, mahkamah telah menetapkan pada bulan 10 ini sebagai tarikh sebutan kes. Dan inilah harinya. Kes Sanusi Mak Nor disebutkan dan akan didakwa di bawah Akta Hasutan 1948. Di mana tarikh pembicaraan akan bermula pada bulan Januari dan akan berlarutan selama 12 hari pada bulan Februari nanti insya-Allah. Kita doakan yang baik-baik untuk Sanusi Mak Nor dan kita harapkan keadilan dapat diterjemahkan dengan baik serta tidak ada sebarang perbuatan foul play jika ada. Dan sekiranya kalaulah ada pihak-pihak tertentu yang cuba untuk menangguk di air keruh, kita minta agar Allah menggagalkan perancangan mereka. Tak tuduh sesiapa tahu, sekadar satu kata-kata yang umum tidak ditujukan kepada sesiapa. Tetapi saya sekadar hendak mengulas tentang betapa cepatnya kes ini dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Sebab kalau kita perhatikan tuan-tuan puan sekalian, banyak saja perkataan-perkataan menghasut yang diletakkan di bawah kategori 3R telah pun diucapkan terutamanya ketika kempen PRN baru-baru ini. Macam yang pernah saya bawakan dahulu, Lim Guan Eng dilaporkan oleh China Press telah mengatakan bahawa gelombang hijau akan melanda Pulau Pinang, akan meruntuhkan kuil, akan memusnahkan tokong dan sebagainya. Benda itu merupakan satu pertuduhan yang sangat-sangat berat. Tetapi sampai ke hari ini, usahakan hendak dihadapkan ke mahkamah. Bahkan siasatan pun saya rasa tak dilakukan ke atas Lim Guan Eng pun sebenarnya. Tak tahulah kalau saya lepas pandang. Tapi macam tidak ada apa-apa laporan pun, tak ada apa-apa update pun berkenaan dengan akta hasutan yang sepatutnya dikenakan ke atas Lim Guan Eng tersebut. Yang kita tahu, Lim ada menafikan. Dia kata ucapan itu telah dipetik di luar konteks terjemahan tak betul dan sebagainya. Itu tidak boleh dijadikan sebagai sandaran hujah, oh Lim Guan Eng ini tidak bersalah. Tidak. Polis kena buat siasatan. Dan siasatan itu mestilah dipamerkan kepada khalayak sebab benda ini melibatkan kepentingan umum, betul tak? Tetapi macam saya katakan, seolah-olahnya macam tidak ada apa-apa siasatan dilakukan ke atas Lim Guan Eng. Usahkan nak cerita tentang pendakwaan dekat mahkamah. Kerana itu kita selalu kata, pelaksanaan undang-undang ini mestilah adil dan dilihat adil. Sekarang ini rakyat nampak macam tak berapa adil. Dan menyebut tentang keadilan, kita pun tahu Wan Ji Wan Husin telah pun dipenjarakan selama 9 bulan atas dakwaan menghina Sultan Selangor. Dan lagi satu kes iaitu kes Iswardi Morni yang dilihat memang clear memperbudak-budakkan Yang di-Pertuan Agong. Menganggap Agong itu macam kawan-kawan dia je. Kan? Nak peli dan sebagainya. Sampai sekarang, kita rasa belum lagi apa-apa tindakan ke pendakwaan dekat mahkamah ke dilakukan ke atas Iswardi. Cuma ada siasatan polis lah pada ketika itu. Tapi kita tak nampak pun pendakwaan itu dilakukan ke atas Iswardi dan sebagainya. Kita tak nampak. Sebab itulah kita rasa macam luar biasa. Cepatnya kes Sanusi ini disiasat dan kemudian diluluskan pendakwaan dan kini dah pun masuk mahkamah. Kerana itulah rakyat bersuara. Rakyat tak akan bersuara kalau tanpa sebab sebenarnya. Dan kelihatannya macam segala aparat kerajaan ketika ini seolah-olahnya digunakan untuk kepentingan pihak kerajaan dan juga untuk menekan pihak pembangkang. Minta maaf kalau saya salah, tetapi itulah kelihatannya pada ketika ini. Dan saya tertarik untuk menyebut tentang satu perkara di mana peguam kepada Sanusi telah menyatakan bahawa terdapat lebih kurang 10 ataupun 12 orang saksi bakal dikemukakan oleh pihak pendakwaan. Tetapi beliau masih lagi tidak dapat senarai saksi tersebut. Pastinya benda ini akan menimbulkan persoalan. Perlukah pihak pembelaan mendapatkan senarai saksi tersebut? Bukankah itu prerogatif dari pihak pendakwaan? Jawapannya perlu. Bagi sesiapa yang biasa dengan kes mahkamah dan sebagainya, kita semua akan tahu betapa sebarang saksi ke, bukti ke, affidavit ke, apa-apa ke yang bakal dibentangkan ke mahkamah, tak kiralah oleh pendakwaan ataupun pembelaan, kedua-dua pihak kena tahu. Kalau pihak pendakwaan ada menyediakan 20 orang saksi, maka senarai 20 orang saksi tersebut dan latar belakang mereka hendaklah diserahkan kepada pihak pembelaan untuk cross-check. Sebab apa tahu?
Sebab inilah peluang untuk pasukan yang berlawanan. Dalam kes Sanusi ini, pasukan pembelaan untuk cross-check setiap saksi, setiap bukti dan sebagainya untuk melihat ada ataupun tidak sebarang kecacatan yang boleh digunakan untuk membantu kes mereka dekat mahkamah. Contohnya mungkin saksi itu tidak absah ke, ada conflict of interest ke, ada masalah-masalah tertentu ke, bukti cacat ke dan pelbagai lagi. Jadi bila dah dapat senarai saksi tersebut, maka mereka boleh periksa dan benda itu boleh digunakan oleh pembelaan dalam kes ini untuk membantu hujah mereka dalam mahkamah. Macam tu juga, let's say kalaulah orang yang tertuduh itu telah diperintah bela diri dan mereka juga akan mengemukakan saksi ke bukti ke whatever ke bagi pihak mereka dan pendakwaan perlu tahu siapakah saksi yang terlibat, bukti apa yang ada dan macam-macam lagi untuk mereka juga cross-check mencari kecacatan dan juga kelemahan-kelemahan saksi dan bukti-bukti tersebut. Boleh faham benda tu? Benda ini biasa. Jadi tidak timbul soal, kenapa pembelaan tiba-tiba poyo nak tahu saksi siapa dan sebagainya. Ini memang prosedur biasa dalam perbicaraan. Tetapi apa-apa hal pun, sekali lagi kita doakan yang terbaik untuk Sanusi Mat Nor. Kita harapkan keadilan dapat ditegakkan dengan sewajarnya dan kita tak nak sebarang kes-kes seperti ini digunakan sebagai satu political tool untuk melemah ataupun menyekat pihak pembangkang ini daripada terus bersuara demi kemaslahatan rakyat. Dan kita harapkan juga kepada Kerajaan Perpaduan Madani ini, terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang selama ini mendakwa beliau juga menjadi mangsa kezaliman pemerintah yang menggunakan segala aparat kerajaan untuk menekan beliau. Anda pernah berazam untuk mereformasikan institusi supaya salah guna kuasa ini tidak lagi berlaku sekiranya anda menjadi Perdana Menteri. Dan kita harapkan anda walk the talk.